Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Otai PKR, anda mungkin boleh menjawab soalan saya. Otai PKR, anda mungkin boleh menjawab soalan saya. Adakah perpindahan Zafrul ke PKR adalah satu aset yang besar untuk PKR, adalah satu kemenangan yang besar untuk PKR, adalah satu yang memang patut untuk PKR terima, ataupun sebenarnya ini hanya membawa satu mudarat kepada PKR? Otai PKR, silalah jawab. Adakah perlu untuk PKR terima mentah-mentah saja Zafrul ataupun tidak? Jadi kalau Zafrul diterima di dalam PKR, apakah kelebihan untuk PKR? Apakah kelebihan untuk PKR? Ataupun tak perlulah ambil Zafrul masuk dalam PKR kerana tak bawa banyak manfaat pun untuk PKR. Jadi otai daripada PKR mungkin boleh menjawab persoalan saya ini. Apa pendapat anda? Adakah Tengku Zafrul akan menjadi satu aset yang besar untuk PKR, atau Zafrul hanya menjadi mudarat? Sebab Tengku Zafrul memang hebat orangnya memang hebat, tapi dia dalam politik dia belum pernah menang mana-mana pilihan raya, dan dia bukanlah seorang MP. Dia bukan seorang MP dan dia belum terbukti menjadi aset besar. Okey. So tinggalkan komen anda. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Okey. Akhirnya Zahid Hamidi bersuara. Menyatakan memang ini adalah pernyataan tegas daripada Zahid Hamidi. Beliau berkata pendapat daripada Barisan Nasional perlu untuk didengar, perlu untuk diambil perhatian serius untuk memastikan kestabilan politik kerajaan. Laporan ini berkata ini juga mungkin hasil daripada apa yang berlaku, kekecewaan apabila Tengku Zafrul dikatakan pindah ke PKR. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sebenarnya tidak ada impak yang besar juga kepada Barisan Nasional apabila Tengku Zafrul pindah ke PKR, kerana Tengku Zafrul bukanlah MP, bukan ahli parlimen. Jadi setakat ini kita tidak nampak hasil ataupun impak yang besar lah kepada UMNO. Cuma saja kerana Tengku Zafrul ini merupakan satu prospek besar, prospek besar dalam politik negara Malaysia. Jadi adakah ini tanda awal bahawa untuk pilihan raya umum ke-16 nanti UMNO kemungkinan tidak akan bersama lagi dengan Pakatan Harapan? Pada pendapat saya, kalau UMNO tidak bersama dengan Pakatan Harapan, persoalannya ialah, ini pendapat peribadi, UMNO nak pergi mana? Takkan UMNO nak bersama dengan PAS pula? Takkan UMNO nak bersama dengan Bersatu? Takkan UMNO nak bersama dengan Perikatan Nasional?
betul kata Zahid Hamidi dulu tu. Betul kata Zahid Hamidi dulu, iaitu mudarat bersama dengan PH lebih kecil mudarat dia dibanding mudarat dengan PAS bersama dengan Perikatan Nasional, utamanya PAS lah. Sebab itu Zahid Hamidi memilih untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Ini permainan biasa dalam politik. Ini permainan biasa dalam politik. Kita tunggulah sagi adalah cyber trooper, penjihad trooper, penjihad trooper di dalam netizen, di dalam ruangan maya, akan mainkan ini sebagai satu sentimen baru politik lah, yang pasti akan mereka war-warkan bahawa inilah tanda-tanda awal untuk PHBN tumbang. Ini biasa. Tapi kalau memang BN nak keluar, tak ada apa pun yang nak dirisaukan sebenarnya. Tapi saya juga menghormati apa yang disebut oleh Zahid Hamidi ini. Kita harus menghormati. Ya betul, BN sekarang dalam kerajaan perpaduan Madani ini. Jadi harap-harap tidak berlaku lagi. Kalau berlaku, nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Apa boleh buat? Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim dan PKR perlu juga untuk membuat penilaian sama ada Zafrul ini memang satu keuntungan bagi PKR jika diambil, ataupun hanya mudarat saja jika diambil. Kalau diambil, okeylah, mesti ada kelebihan. Tapi kalau tak diambil, mesti tak ada apalah keuntungan, begitulah. Okey, so otai-otai PKR, apa pendapat anda? Adakah satu kelebihan untuk Zafrul diambil di dalam PKR atau hanya satu mudarat? Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Saya mau tanya, apa beza Anwar Ibrahim, Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin? Ketiga-tiga mereka ini persamaan dia lah, mereka pernah jadi Perdana Menteri. Ketiga-tiga mereka persamaan dia ialah mereka semua pernah jadi Perdana Menteri. Tapi ada Perdana Menteri yang mencekik, ada yang Perdana Menteri yang pentingkan diri sendiri, nak kayakan kroni sendiri. Ada Perdana Menteri pula yang bengong tak habis, dia tak tahu nak buat apa sampai dia pun bengong. Dipotonglah semua insentif, ITK lah dipotong, dinaikkan gaji pula para menteri. Dinaikkan gaji para menteri, tetapi para penjawat awam pula tercekik darah. Ada pula diciptanya banyak jawatan di dalam kabinet untuk apa? Untuk membazir duit rakyat. Diciptalah menteri, keluarlah inilah duta keluar dengan taraf menteri, macam-macam lah untuk menjaga dia punya riwayat politik. Waktu zaman Mahathir suruh semua jabatan untuk ikat perut. Supaya apa? Konon nak tolong ekonomi. Kesian, kena ikat perut. Banyaklah. Kesian. Penjawat awam kesian waktu tu. Zaman Muhyiddin Yassin lagilah pelik. Waktu Mahathir dia betul-betul kehilangan idea sampai tak tahu nak buat apa ni. Ketika Muhyiddin Yassin lagi pening kepala tau. Banyaklah allowance kena potong, itulah inilah. Tapi yang hebatnya dia cipta paling banyak menteri kabinet. Paling banyak menteri. Yang pelik-pelik pun ada, yang tidak ada tujuan pun ada, yang tak berfungsi pun ada. Ketika zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim,
Datuk Seri Anwar Ibrahim tak main scheme of thing. Dia tak main scheme of thing. Apa yang dia buat? Dia tak ambil gaji. Mahathir yang dah kaya begitu pun ambil gaji. Muhyiddin Yassin ambil gaji. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tidak kacau rakyat. Dia tidak kacau rakyat. Dia tidak potong gaji kah, insentif kah, allowance kah, imbuhan kah. Tak, dia tak potong. Yang dia buat, dia tak ambil gaji. Dia tidak ambil gaji dia. Dia tidak ambil gaji dia. Kedua, dia potong gaji menteri 20%. Untuk selamatkan negara Malaysia. Semua menteri setuju? Setuju. Apalagi? Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim buat pertama kalinya dalam sejarah berpuluh tahun, lebih 10 tahun, berpuluh tahun lah. Penjawat awam tak pernah rasa penyelarasan semula gaji. Sekarang terbukti Datuk Seri Anwar Ibrahim tak main scheme of thing. Dia bukan scammer, dia janji, dia buat betul. Hari ini kita dapati berpuluh-puluh ratus ribu, berjuta-juta penjawat awam berterima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, satu-satunya Perdana Menteri Malaysia yang berjaya untuk mengangkat martabat penjawat awam dengan menaikkan gaji yang dah berpuluh tahun tak rasa ni. Tapi ini pun tetap dibenci juga, sampai saya pun hairan tau. Saya nak hairan juga kepada manusia-manusia di luar ni. Dah ditolong begitu, tetap juga. Lepas tu nak cerita tentang jasa. Lagi diorang kata apa? Itu tanggungjawab. Mahathir tak pun kamu fikir tentang tanggungjawab. Kata jasa. Gitulah kejadiannya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sebab tu orang tanya, kenapa kau ni sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim? Senang, jawapan dia senang bagi saya. Datuk Seri Anwar Ibrahim come with brain. Dia datang dengan otak. Tak main dengan lutut. Dia datang dengan otak. Yang dia cakap semuanya ada fakta, ada ilmu dan bukan sembarangan cakap, tak ada tin kosong, tak guna, sampah. So terpulanglah. Kamu mau teruskan untuk pastikan negara kita terus mempunyai Perdana Menteri yang bagus atau tidak? Kalau saya suka Perdana Menteri yang bagus. Saya suka Perdana Menteri yang bijak. Saya suka Perdana Menteri yang betul-betul menjiwai rakyat. Bukan hanya jadi temberang, jadi hero temberang yang tak tahu buat apa. Tinggalkan komen anda. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.